اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين 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 آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama pembahasan kita dalam kitab Qatrul Ghaithiyah fi ilmi Sufiyah ala syariatil Muhammadiyah karangan Imam Syekh Husain Nasir radhiyallahu taala anhu. Kita masuk pada perbahasan muka surat 24, yaitu perbahasan berkaitan dengan fasal yang kedua, yaitu musyahadah dengan hati kewujudan Allah Subhanahu wa taala, di mana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka ayat ini jelas disebut ayat 1000 dinar lah. Amalan di kalangan orang kita, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini dengan maksud takut kepada Allah, antakhshallaha, iaitu takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Allah taala jadikan baginya kelepasan dan kemerdekaan, kesusahan dunia dan akhirat. Makhraja makna jalan keluar. Makhraja dengan erti kata jalan keluar. Allah akan jadikan jalan keluar bagi kita apa jua perkara dunia dan akhirat. Penyelesaian dalam apa jua masalah. Kerana itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Syarat dia satu, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut takwa ni tuan-tuan, dalam Al-Quran ada satu wasiat Allah kepada kita, tak ada wasiat lain dah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassayna alladhi, kami telah mewasiatkan kepada mereka-mereka sebelum kamu dan juga kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Satu yang wasiat Allah kepada kita, yang Allah sebut dalam Al-Quran, takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal perkara-perkara yang dilarangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, buat perintah Allah, itu takwa. Ada sebagian ulama menyebut antaranya Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, takwa adalah melakukan perkara yang ditetah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perkara dilarang. Kerana apa perkara yang dilarangi oleh Allah Ta'ala itu sifatnya maksiat. Maknanya buat perkara yang diperintah, tinggalkan perbuatan maksiat. Tinggalkan perbuatan maksiat, itu takwa. Itu takwa. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karamallahu wajhah taqwa an takhshallah, iaitu kau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan takut diiringi bersama dengan perbuatan ibadat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, diiringi dengan sifat takwa yang menjadi asbab kepada khusyuk sesuatu ibadat. Saya rasa saya pernah maklumkan berkaitan dengan arkanul khusyuk, rukun-rukun khusyuk, seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama sekali, tahdirul qulub, iaitu hadirkan hati. Hadirkan hati. Maksud hadirkan hati, perbuatan solat kita dalam hati ni, jiwa kita ni, diri kita ni maklum. Hati kita ni berniat. Jangan tak berniat bila kata takbir tadi. Ya betul mengikut imam, tapi niat wajib semua.
Ya, angkat takbir saja-saja tanpa niat ke, atau mengikut semata-mata taklid semata-mata ke, atau berniat. Wajib berniat. Ya, usolli itu lafaz niat sunat. Ya, sunat hukum yang melafazkan niat itu sunat. Mewajib itu lafaznya iaitu hati berniat, ataupun disebut oleh sebagian ulama khatrul qalbi, lintasan hati. Hati terintih untuk berniat, walaupun sesaat, walau bidaqiqatin wahidatin, walaupun terintih sekejap, maka sah niatnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah. Tapi habis hadis tu, semuanya suatu perbuatan itu dengan niat, dan satu perkara dia, satu perkara dia niatkan itu adalah perkara yang diniatkan, kan? Maka terlintas sikit, kata Imam Nawawi dalam mensyarahkan hadis tu, terlintas sikit, khatrul qalbi, terlintas sikit, maka sah niatnya. Walaupun sesaat, sesaat, aku semain sungguhkan Allah ya Allah, sah. Tak sebut ikut imam, tak apa, tak ada salah. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin dia. Ya? Tahu semayang apa, berapa rakaat, tahu kita kena siapa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa misalnya yang wajib, kan itu perbuatan wajib pasti dengan niat, dan niat tempatnya di hati. Ya? Mesti hadir hati tersebut. Dan hati kita ni pasti bersama-sama dalam rukun-rukun solat yang lain. Contoh dalam Fatihah, contoh dalam rukuk, contoh dalam i'tidal, contoh dalam sujud, contoh dalam duduk antara dua sujud, dan juga penyempurnaan rakaat-rakaat mengikut kepada rukun-rukun tadi, 13 rukun. Maka hati perlu hadir. Ini bila hati fansarif, terpaling daripada sesuatu melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, maka perbuatan solat dah tak jadi perbuatan solat, dia jadi perbuatan kerana sesuatu selain Allah. Contohlah, contoh dari fiqh. Dari fiqh. Kalau kita sembahyang, Allahu Akbar, tiba-tiba dengar bunyi peti, kan, atau bunyi guruh macam hujan ni. Ada somban dalam tadi, solobek hujan ni, kan. Tiba dengar bunyi guruh. Tiba-tiba hati pun, ni tengah sembahyang ni. Ini kan kehujan ni kan, kena angkat kain ni. Ya? Kena angkat. Hati macam tu. Dia sendiri ulama fiqh, batal solat. Batal. Sebab apa? Ada sesuatu perkara yang mengelilingi dalam solat kita, lari ataupun terpaling daripada niat kita yang asal. Iaitu niat kita tadi apa? Kerana Allah. Sehingga kita berniat, kalau kita dengar hujan turun kan, konon lagi ambil kain tu. Konon pergi tarik kain tu. Contoh, saya ambil contoh. Mana dia dah berniat untuk keluar daripada solat sebenarnya. Dia dah berniat untuk keluar daripada solat. Contoh, kan terlupa tutup api air. Kan kau bunyi air ni, kan kau tutup api air. Dia tengah sembahyang ni. Dan hakikat dia dah keluar daripada solat dah. So dia dah berniat. Dah berniat nak buat satu benda yang bukan daripada solat. Kerana itu solat itu kerana Allah Ta'ala itu setiap 13 rukun. 13 rukun tersebut, kalau dia berniat untuk melakukan sesuatu selain daripada 13 rukun tersebut yang menjadi asbab kepada niat dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terkeluar daripada perbuatan solat. Jadi hati tahdirul qulub wajib untuk mendapat khusyuk. Mendapat khusyuk. Kadang-kadang kita tak sadar, baca Fatihah, kau belum ni ya, rukuk, buat kali rukuk lah, ya, kita tak sadar, ya, kadang salam pun tak sadar, ya, tiba-tiba dah salam ikut imam. Sebab apa? Menyikir perkara yang lain. Yang pertama, tahdirul qulub. Yang kedua, tafhimul makna, faham makna perbuatan-perbuatan kita tadi. Ya, contoh, kita sedang tahu bahawa kita sedang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, Fatihah, kalau iftitah, doa iftitah itu sunat lah, hukum dia sudah muakkad. Kemudian Al-Fatihah faham makna. Bila faham makna, tahu makna keperluan suratul Fatihah dan menjadi rukun kepada solat kita, alhamdulillah, sampai khusyuk tu.
sampai khusyuk. Kita dah syarahkan makna Al-Fatihah awal-awal lagi. Kan? Kita dah syarahkan makna Al-Fatihah. Kan? Jadi sampai khusyuk. Yang ketiga, takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tadi niat tahdirul qulub, yang kedua tafhimul makna, yang ketiga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat kita tadi tu mesti takwa. Bila faham makna takwa lah jadi. Kan? Bila faham makna takwa itu. Kan? Yang keempat adalah kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-istihya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita ni penuh dengan dosa-dosa, bakul dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kita pada Allah. Dalam keadaan diri ni penuh dengan kehinaan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ar-raja. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Mesti ada sifat mengharap. Jangan seolah kita buat perkara kewajipan ni, solat subuh kita ni, solat subuh berjemaah kita ni, kerana sebab Allah Ta'ala subuh dah buat, dah selesai. Kita jangan jadi Mu'tazilah. Jangan jadi fahaman-fahaman Mu'tazilah yang menyatakan bahawa Allah betul Tuhan kami. Allah betul Tuhan. Dan kita dah buat satu perintah Tuhan, dah cukup. Urusan kehidupan kita tak ada kena-mena dengan Tuhan. Kita cek joki ke, kita bersawit ke, kita berkebun ke, kita menoreh ke, kita melantun ke, apa tak kira lah. Apa benda yang kita buat itu tadi, semua tu atas usaha kita, tak ada kena-mena dengan Tuhan. Ada kan? Ya? Pastikan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan-urusan kita semua berada di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar ni bukannya jalan keluar dalam dunia lah, ke akhirat besar. Ya, banyak amalan kita, berapa banyak sangat dah amalan kita dengan dosa yang kita lakukan. Agak-agak dosa banyak kita lakukan daripada kita kecil, muda sampai sekarang. Ya, betul amalan kita baru start ni. Berapa tahun pun kita mau qiyamul lail. Berapa tahun sangat adakah kita qiyamul lail seperti qiyamul lail Sultan Muhammad Al-Fatih misalnya. Bila ditanya kepada rakyatnya, askar-askar dia, barang siapa yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, ya, maka silalah duduk atau silalah berdiri, ya. Silalah berdiri. Seorang tak bangun. Barang siapa pernah meninggalkan qiyamul lail, barang siapa pernah meninggalkan tahajud, sejak dia balik sampailah ke sekarang ni, sila berdiri. Seorang pun tak nak berdiri. Yang berdiri dia seorang. Sebab apa? Memang dia tak pernah meninggalkan tahajud, qiyam sejak balik. Sejak daripada balik. Kita baru start tahajud, baru start qana sembahyang sunat tasbih, baru start qana sembahyang sunat qiyam ni. Baru qana, baru banyak amalan kita. Baru banyak sangat amalan kita yang hendak kita timbang tarakan dekat akhirat besok. Tanya kan? Kau tahulah kalau masing-masing berapa banyak. Tapi kita tak tanya amalan. Saya tak tanya amalan dia. Fasik. Bodoh kan? Kita ni di kalangan orang fasikin kebanyakan ni. Ya? Sikit pasti berdosa. Sikit pasti berdosa. Ya? Kerana itu perlu mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Harapkan Allah Ta'ala bagi jalan pelepasan, keluar kita, kemerdekaan kita daripada kesusahan dunia dan juga akhirat. Kena mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apabila dah dapat takwa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan beri rezeki kepadanya, rezeki badan, rezeki roh, daripada tempat yang tiada terlintas oleh hatinya. La yahtasib, dia tak terjangkau. La yahtasib artinya tak ada dalam fikirannya. Rezeki yang Allah Ta'ala nak beri, rezeki ni bukan duit, betul.
Bila barang rezeki duit. Dah. Rezeki ni apa pun sesuatu perkara yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, sama ada melibatkan kepada abdan dan juga raihan. Abdan ni, badan ni. Ya, dapat datang semayang. Dapat tak betul, pek bongkar pagi tadi, bangun pagi tadi, pek rezeki. Tuan-tuan, raihan roh kita. Rezeki. Roh kita sihat. Roh kita tak sakit. Roh kita boleh ibadat. Kita risau roh kita ni sakit, tak boleh beribadat, langsung tak boleh fikir Tuhan. Ya? Ada kawan saya telefon, "Cano ni nak buat nak angkat takbir, tiba-tiba menggigil badan dia. Nak angkat takbir tu ihram, tiba-tiba menggigil. Tak boleh ucap bismillah." Masalah roh. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita rezeki roh, rezeki abdan, rezeki raihan. Roh kita alhamdulillah. Kan, boleh lagi datang, boleh lagi semangat. Kan, bila solat boleh bersama-sama dalam solat tersebut. Tidak mengharapkan semata-mata kepada perbuatan imam semata-mata, lah, tidak. Roh kita dianugerahkan oleh Allah Ta'ala rezeki. Ya, abdan alhamdulillah. Berapa tahun kita hidup, dapat makan, tak ada kebulu pun. Ya, walaupun ada kerja, walaupun tak ada kerja, dapat juga Allah Ta'ala bagi rezeki makan. Ya, ini kerja Tuhan. Min haitsu la yahtasib, tak terjangka pun, tak ternilai, tak terkira, tak terbatas. Itu maksudnya la yahtasib. Satu je takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu je. Tidak ternilai, tidak terbatas rezeki Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Tuhan yang bersifat, Allah yang bersifat pemurah. Tuan-tuan bayangkanlah, kan, la yahtasib ni, tak terbatas, tak ternilai ni. Allah Ta'ala ni tetap bagi joki kepada orang yang sombah selain dia. Ada tengok? Ya, orang sombah batu, orang sombah monyet, orang sombah rimau, orang sombah kobau, orang sombah lembu, orang sombah ular, orang sombah gajah, orang sombah kuda, ada macam-macam sombah, sombah busuk, sombah pokok, tetap bagi joki. Bagi lagi joki. Ya, dia bagi lagi rezeki. Tuan-tuan, pemurah Tuhan ni. Ya, kau tak sombah aku, tak bagi, ambil lah, ambil. Boleh, bahkan lebih kaya lagi orang kafir daripada orang Islam. Ya, tak ada disekat rezeki dia. Tak ada. Sehat lagi. Umur 90 lebih, 102 tahun, 103 tahun. Ya. Aku tokek-tokek tekan-tekan besar tu tuan-tuan. Cuba tengok umur ya. Ada umur 70, ada umur apa? Tak ada. So, umur 90, 100 umur boleh lagi berjalan, boleh lagi berat, boleh lagi berjogging pakai semua. Tuan-tuan, ada boleh jogging badan. Tapi dunia je lah. Dunia je. Tuan-tuan, dunia sahaja. Tempat mereka mata'ud dunia, tempat mereka dunia saja. Akhirat siaplah tuan-tuan. Yang kita orang Islam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tak nak ajar. Memang Nabi tak nak ajar kita bersonang-sonang. Bukan umat Muhammad bersonang-sonang kat dunia, bukan. Sebab Rasulullah tahu Nabi-Nabi sebelum itu mengajar umat-umat mereka tentang kesenangan dunia, yang jadi asbab akhirnya mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok umat Nabi Musa, apa berlaku umat Nabi Musa? Tuan-tuan, apa yang diminta dekat umat Nabi Musa tak dapat, semua dapat. Surah Baqarah tu. Lembu warna tu, warna ni, warna kuning, warna merah, nak minta lembu warna, semua dapat. Kan? Kau kan Nabi Musa, minta lah kat Tuhan. Minta kat Tuhan kau. Minta Musa AS. Sebab nak pastikan ikut dia. Nabi Musa AS minta. Ya? Doa seorang Nabi takkan tak dikenal dekat Allah. Masuk kata pengikut
wa qultum ya Musa la nasbiru ala ta'amin wa tak cukup satu makan, minta lagi wahai Musa, tapi dah minta lagi. Tak cukup lauk sejenis je. Tak habis masak lemak. Nak suruh masak kurma, nak suruh kari ikan. Ni tak habis kurma kambing, kurma apa, masak lemak. Nak kalau masak kari kambing. Kan? لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها. Minta lagi wahai Musa. Qarun jumpa Musa alaihi salam. Kek Musa ni ada harta, mesti ada harta, minta lagi Tuhan kau, boleh tak minta kat Tuhan kau keluarkanlah harta-harta. Boleh tak? Minta. Dapat tak? Dapat. Apa jadi? Apa jadi? Kepada pengikut-pengikut Nabi Musa yang disenangi dengan kesenangan dunia. Rasulullah bukan tak boleh minta, boleh. Nabi Sayyidul Anbiya, penghulu bagi segala Nabi. Kan? Tengok umat Nabi Nuh. Apa berlaku pada umat Nabi Nuh? Berapa orang yang ikut, yang duduk atas kapal Nabi Nuh tu berapa orang ya? Berapa orang sahaja? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Sebenarnya 50 tahun, baki 50 tahun nak capai 1000 tahun. Ya. Berapa orang? 80 orang ya. 80 orang saja. 40 lelaki, 40 perempuan. Betul. Ya. Tahu kadang disenangi, minta macam-macam. Rasulullah tak, aku simpan doa aku kepada umat aku di akhirat nanti. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan doa Rasulullah ni dekat akhirat. Simpan, tak ada dunia minta payah. Cukup. Dia kata, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala berikan rezeki roh, rezeki kepada badannya dalam keadaan rezeki yang tak terbatas. Solatlah pada Tuhan dan takwa. Solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik kerja, jangan tak baik kerja pula. Duduk di rumah. Kita kan di kalangan orang bertakwa, kerja gampang dah kan mesti rumah. Tak boleh tu dah. Ya, tak boleh konyol. Kerja perlu usaha. Ya, perlu kabar usaha. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu melainkan dia kena berusaha mengubahnya. Usaha. Pada ketika itu zahirnya menjadi cemerlang dengan pakaian khidmat dan batinnya menjadi cemerlang dengan pakaian ikhlas dan yakin. Kita sembahyang tadi, khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat kebaikan, yang infak, sedekah, wakaf, apa-apalah, tolong orang, doakan orang. Khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu secara batinnya dengan pakaian ikhlas dan yakin. Maka layaklah zahir dan batinnya menjadi tempat bagi anwar, cahaya-cahaya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan nurul waridat dan nurul ma'rifat, rezeki yang melengkapkan pada badan dan roh. Nurul waridat, benda yang didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang didatangi, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam benak hati kita, tuan-tuan, yang jadi asbab kita seronok dalam melakukan ibadat. Seronok dalam melakukan ibadat. Contoh, sebagai ulama menyebut, kalau nak tahulah antara amalan kita diterima kat Tuhan, nak tahu sunnah subuh diterima kat Tuhan, tuan-tuan, kita merasa kemanisan, rasa tenang ya, rasa sedap ya. Tuan-tuan, kalaulah sembahyang tu tuan-tuan caca merba tuan-tuan, dalam fikiran ni kojak fikir tu, kojak fikir ni, kojak fikir ni tuan-tuan, tak lengkap tuan-tuan, tak sempurna. Ada Imam Nawawi, anak tahu sembahyang tu antaranya tanda-tanda solat itu ataupun perbuatan ibadat itu kabul di sisi Tuhan, terima di sisi Tuhan, ketenangan pada dirinya apa dia melakukan ibadat. Qiyam, tak kira lah solat subuh tadi, kau jadi solat duha tu, tenang ni hati, rasa macam lepeh dia.
Diri ni terlepih je rasa dia. Tenang. Berdasarkan ayat ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya saja dengan mengingati Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Kalau zikir tapi tak tenang, tak sampai matlamat zikir itu, tak sampai tujuan zikir kita tu. Ya? Ingat Tuhan, tatma'innul qulub bizikrillah. Hati-hati menjadi tenang dengan mengingati Allah. Kerana itu para ulama menyatakan, kalaulah zikir, solat, doa, sesuatu ibadat tersebut menjadi sebab kepada ketenangan hati, maka diterimalah ibadat tersebut. Ibadat tersebut merupakan ibadat yang sampai kepada maqam qabul. Jadi hati kita tadi tu, dengan percahayanya hati kita dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab kepada nurul ma'rifat, iaitu cahaya pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengharapan penuh kita hanya untuk Allah ya. Tak ada lain. Untuk Allah ya. Kepada Allah ya. Tak ada lain. Kita tak mencampur adukkan urusan dunia kita dengan urusan ilahiyat kita, urusan ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bila kita nampak apa-apa perkara tetap semua datang daripada Allah. Ya. Joki nyari, apa makan nyari, datang daripada Allah. Ya. Kalau kau jadi pasal tadi misalnya lah, kan, boli tu, boli ni, boli ni, boli ni, boli ni, boli ni. Apa yang makan kat mulut tu dah joki ya? Tak semua tentu kita boli semua yang baik kita makan. Tak dapat makan. Ya. Tiba-tiba datang ke dapur tiba-tiba Allah tarik nyawa kita, tak sadar. Kita tak tahu. Ya. Kerana itu hati jangan lalai daripada Tuhan. Ya. Hati jangan lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang melengkapi pada badan dan roh, ya? Rezeki yang melengkapi menjadi kesempurnaan pada badan dan juga roh berdasarkan pada nurul waridat dan juga nurul ma'rifat. Panjang perbahasan nurul waridat dan nurul ma'rifat ni di ulama tasawuf ni, maka ini asas sajalah. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya dunia dan akhiratnya, serta dibukakan baginya pintu berjinak-jinak, berkenal-kenalan dan makrifah yang sempurna. Pada waktu itu dapatlah zahir dan batinnya kekal berpakaian dengan sifat-sifat yang terpuji dan menanggalkan sifat-sifat yang keji. Apabila sampai maqam ni, kedudukan kita ni tuan-tuan, kan, buat solat subuh, buat zikir, buat solat duha, menjadi asbab kepada ketenangan diri kita. Tenang. Jiwa kita tenang. Seronok. Rasa halawatul ibadat, iaitu kemanisan dalam ibadat. Baca Quran tadi tuan-tuan, tak fikir apa-apa, hanya fikir tentang Allah. Ya. Seronok tuan-tuan. Maka pada waktu itu kekal pada kita zahir dan batin, pakaian dengan sifat-sifat yang terpuji, dapat mahmudah selesai. Orang yang berada di bawah keradaan Tuhan, dia tidak akan buat maksiat. Orang yang berada di bawah pemeliharaan Allah, maka dia tidak akan melakukan apa-apa perbuatan maksiat, sama ada zahir atau batinnya. Zahir macam mana batin maksiat? Caworan ke, berjudi ke, benda magat, tak akan buat. Batin langsung sedikit, tak ada sekelumit sekalipun nak mengata orang ke, nak dongkimo orang ke, adik-beradik ke, hasad ke, ujub ke, riak ke, sum'ah ke, nak terasa untuk buat namimah ke, taklah, tak ada. Zahir batin dia terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Tuhan. Orang yang berada di bawah kasih Tuhan, orang yang berada di bawah pemeliharaan Allah, tidak akan. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Allah Ta'ala sebut, apabila orang itu dah kasih dengan aku, orang itu dah cinta, aku dah cinta kepada orang tersebut, aku dah kasih kepada seorang tersebut,
maka segala panca indera dia, telinga dia, mata dia, lidah dia, tangan dia, kaki dia, hati dia untuk dia berkata-kata atau hati dia untuk dia bergerakkan sesuatu, aku jaga. Wala yataharrak a'dha'ahu illa biridha'illah, dan tidak akan bergeraklah seluruh panca indera tadi hanya melainkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan Tuhan. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi orang yang kasih, orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, tu yo, tak ada benda lain dah. Tasawuf tu dah dah. Nak bersihkan hati, nama tasawuf, sufi, safa. Maknanya bersih, suci. Tu tasawuf. Ya, menyucikan hati. Ya, menyucikan hati. Ni tak ada simpan dendam, tak ada. Ya, tak ada simpan dendam. Ini diajar oleh Rasulullah SAW. Bukan diajar oleh imam mazhab kita kok. Tak diajar oleh imam-imam kita ni kok. Tak diajar oleh guru lah. Ini diajar, diasaskan oleh Rasulullah SAW. Nak dapat maqam kedudukan makarimul akhlak macam Nabi, kemuliaan akhlak macam Nabi mungkin susah begitu. Tapi Rasulullah bagi tahu macam mana cara dia. Dan untuk mendapatkan kemuliaan akhlak zahir dan batin ini asbab kepada kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasihi Tuhan. Kita dapat mahabbah Allah. Kita dapat makrifah Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati ni. Tuan-tuan, ini ada masalah hati ni paling besar sekali. Asbab kepada punca kepada maksiat zahir, maksiat batin lah. Seperti bawah tadi. 3 ada hasad, ada ujub, ada riak. 3 ni saja. Dia menjadi sebab kepada perbuatan maksiat ini. Dalam hati ini ada hasad, selesai. Habis segala amalan kita. Dongki orang. Dia tak cakap elok baik, tapi hati dongki. Dan habis, amalan dia habis. Terhapus segala amalan dia. Habis segala mahwa serta habis, terhapus segala amalan dia. Mahwa af'al wal a'mal, maka terhapuslah segala perbuatan dia sebelum itu, amalan-amalan dia sebelum itu. Tak ada, tuan. Nabi tak simpan sedikit sekelumit dongki pun kepada sahabat, apatah lagi kepada munafik, apatah lagi kepada Yahudi, tuan. Nabi tak pernah buat. Bahkan Nabi memuliakan lagi. Nabi memuliakan lagi. Hanya Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul, tuan-tuan, ketua munafik zaman Nabi. Satu hari dia meninggal dunia. Nabi datang tengok jenazah dia. Ketua munafik ni ketua munafik. Nabi datang tengok jenazah dia. Nabi tengok jenazah dia. Lalu apa Nabi buat? Nabi buka jubah Nabi. Nabi perintahkan kepada sahabat, pakaikan jenazah ini dengan jubah. Dengan jubah. Ya, ini ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan bapa munafik zaman Nabi. Tapi sahabat boleh. Aku pula Nabi ini Rasulullah sampai tanggal jubah suruh pakai ke jenazah ketua munafik. Sahabat tanya kepada Rasulullah, kenapa macam ni ya Rasulullah? Sahabat kita yang baik, yang Islam lain pun tak dipakaikan dengan sorban kau dengan jubah kau ya Rasulullah, pakaian kau. Sedangkan ketua munafik kau pakaikan dengan pakaian kau ya Rasulullah. Apa Rasulullah kata? Aku teringat apabila aku merenung pada jenazah dia, aku teringat bahawa dia pernah meminjamkan jubah dia kepada bapa saudara aku, Sayyidina Abbas, ketika mana sedang berperang. Dalam keadaan Sayyidina Abbas punya jubah waktu tu dah terkoyak-koyak. Dari nampak tubuh badan dia, Sayyidina Abbas dalam keadaan badan dia tinggi, sama saiz lebih kurang macam ketua munafik ni tadi. Dan aku nampak dia buka jubah dia, lalu dia berikan kepada Abbas, pak saudaraku. Dia sanggup dia buat macam tu, dia beri kepada Abbas.
Dan hari ni aku nak balas, aku bagi jubah aku ni untuk pakaikan pada jenazah ni. Ya Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah bukannya baik-baik pada Rasulullah, tak. Baik-baik pada Pak Selangor. Pada Pak Selangor. Bukan pada Rasulullah, tak. Ini Rasulullah. Tapi Rasulullah akhir ayat ketua munafik itu bagi jubah dia. Bagi jubah. Kita berdongki semua hidup sampai mati. Marah. Kok marah sampai mati? Anak lagu ni, anak ni. Memang tak ada pun. Sopan pun tidak. 7 keturunan gitu, tuan-tuan. Kok dongki itu. Kok bergaduh tu punco tak punco. Kadang-kadang tak saudara. Dah lahir budak tu tak tahu kok pun dah bergaduh dah. Tak tahu apa muncul. Rasulullah tak simpan sedikit pun, tak. Tidak. Ya, tidak. Ini dia Nabi ajar. Ya, itu kata nak sampai kedudukan maqam Rasulullah, makarimul akhlak Nabi tadi mungkin susah kalau sampai. Tapi Nabi bagi tahu, Nabi tunjuk cara macam mana. Nabi tunjuk. Ya, Nabi sama ada Nabi tunjuk sunnah tersebut fi'liyah, qauliyah, takririyah. Sama ada Nabi sebut, Nabi buat ataupun Nabi akui perbuatan tersebut. Nabi tunjuk, Nabi ajar cara dia macam mana. Ini Nabi SAW. Lantaran itu jualah dia dapat mengekalkan musyahadah dan muraqabah akan hak subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah firman, rahsia firman Allah, wa may yattaqillah ayaj'alhu min amrihi yusra. Barang siapa takut akan Allah, nescaya Allah jadikan baginya kemudahan daripada pekerjaan dunia dan juga akhirat. Cukup dah tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya banyak-banyak aku lupa tuan. Ya, ngaji tak banyak cukup itu. Kita sama ambil ayat kembali, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Takwa kepada Allah, Allah Taala jadikan kita kemudahan dalam segala urusan kita, dunia dan juga akhirat. Mudah nak mati. Itu yang target kita tuan. Pastikan kita ni dua benda dalam keadaan roh ni. Yang pertama, kita nak minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala bila nak mati, mudahkan roh kita ni keluar daripada badan kita. Itu Nabi ajar, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah, berkatilah aku pada ketika mana aku nak mati. Wa fima ba'dal mauti, dan berkati aku bila lepas daripada mati. Ya. Bukan nak mati je. Bukan time kita nak mati je, tak, lepas mati. Dalam barzah ni, bawah ni sorang-sorang, tuan. Kita sorang-sorang kat bawah ni. Tuan-tuan, ini anak beranak, orang rumah pergi shopping, tinggal kita kat rumah seorang, kita dah risau. Betul tak? Kau blackout dah satu rumah tu, golap tuan-tuan, duduk sorang-sorang. Risau tak? Risau. Tak tenang hati kita. Kocak kan ada orang tonung lah, ada orang siapa-siapa mandang lah, gasol macam tu. Ini kat bawah ni, sorang-sorangnya. Sorang-sorang kat bawah ni. Tak percaya balik rumah, ada tanah, cuba gali duduk dalam tu sorang. Tidak try. Cuba gasol macam mana? Cuba gasol macam mana? Kita nak minta Allah Ta'ala mudahkan urusan nyawa roh kita ni, jasad ni, roh ni keluar saja, dah keluar. Bila nak ditanya kat muka nanti esok. Satu. Kemudian nak tunggu sepanjang kiamat tu. Sepanjang kiamat tu tuan-tuan, apa amalan kita? Kita nak minta Allah berkati urusan kita waktu nak mati satu, selepas mati satu. Sama ada di barzah ataupun di mahsyar. Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu yang baik, takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dah tuan. Dah banyak kali cukup. Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal mutajalisina fika waj'alna minal mutahabbina fika waj'alna minal mutabazilina fika waj'alna minal mutahabbina fi nabiyyika maulana Muhammadin
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أقدر القادرين يا أسرع الحاسدين استجب دعاءنا ودعاء المؤمنين ودعاء المسلمين بجاه سيد الكونين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين منكم